my fate. The world and its circular ways. There is no break. No fiery sun allowed to fade. It takes over you. There is no wait. I'm undressed as a butterfly, a static state. Gravity allowed to break. It takes over you and everything you do. It takes over you and everything you do. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perkabaran dari kota Grenoble, Perancis. Alhamdulillah malam ini dapat lagi kami ke udara. Bukan ke laut, tapi ke udara. Ya, bersama anda pada malam ini, saya DJ Arif. Dan saya DJ Azizi. Anda sedang mendengarkan Radar, bukan sekadar Rado biasa. Radio biasa. Sedar tak sedar, sudah masuk kali ketiga, minggu ketiga sebenarnya, kami ke udara menemani anda menyampaikan info-info terkini, perkongsian-perkongsian ilmiah, rohani, jasmani dan pelbagai lagi. Betul tak, Arif? Ya, benar-benar belaka. Dengan ini anda dapat memanfaatkan waktu malam anda sambil berhibur ya. Dan insya-Allah kami pada malam ini dan pada siaran-siaran yang akan datang, kami akan sentiasa menemani anda selagi nyawa dikandung badan. Nyawa di kandung badan. Dan tak lupa juga ribuan terima kasih kami ucapkan kepada para pendengar sekalian kerana masih setia bersama kami. Betul. Tanpa sokongan anda, anda semua, siapalah kami, betul tak DJ Arif? Siap. Tanpa sokongan anda, pendengar-pendengar di luar sana, siapalah kami sebagai Betul, DJ ni. betul. Tapi yang paling penting, kita perlu ingat, siapalah kita ni tanpa Allah SWT yang maha besar, maha kuasa. Maksud saya di sini, kita perlulah ingat Allah. Kita ingat Allah dalam semua benda yang kita lakukan, setiap saat, setiap ketika. Ya? Betul tu, ingat Allah. Tutap hari ni kita pun dah berada minggu takhir dalam bulan November. Tahun 2012 ni kan. Betul, tinggal lagi beberapa hari je kan. Dia akan masuk bulan yang baru, bulan yang terakhir untuk 2012. Cepat betul masa berlalu kan. Cepat sungguh. Kita pejam celik seminggu. Kita pejam celik sebulan. Pejam celik lagi tengok kita dah sampai ke akhir penghujung tahun. Kalau pecah-pecah lagi, pejam celik lagi tu dah tua, umur 50 lebih dah. 50 lebih, 30 lebih, 40 lebih 50 lebih dah. Dah ada anak cucu apa pun. Betul. Dan cucu, kalau saya tak silap lah, tinggal lagi 3 minggu je sebelum ketibaan detik yang sangat-sangat ditunggu ramai. Iaitu cuti 2 minggu sempena Christmas. Cuti 2 minggu Christmas. Cuti. Siapa yang tak suka cuti tak? Semua suka cuti kan. Semua. Dan ni paling penting ni kan. Jangan lupa kan, pada meter break nanti kita ada satu event yang semua orang tunggu lah. Apa tu DJ Arif? Perhimpunan terbesar musim sejuk untuk warga Malaysia di France, Rendezvous Event 2012 ni. Lagi sekali lah. Rendezvous d'hiver 2012. Ya, itu dia. Okey, dan juga dikenali sebagai RDH. Okey, Rendezvous Event, dia punya short form dia RDH. Sebuah acara yang gilang gemilang. Kepada yang belum daftar, silalah daftar sebab pendaftaran masih terbuka. Masih lagi terbuka. Betul tu. Okey. Mohon kita mendaftar ya. Jom. Dan yang sudah mendaftar, kita jumpa di sana. Okey, kita saling kenal-mengenal. Tadi saya ada dengar DJ Azizi sebut yang RDH ni satu acara yang gilang gemilang. Kenapa ya? Gilang gemilang Okey. Sebenarnya kan, bukanlah ada red carpet ke ataupun ada artis jemputan Itu pun bukan Tapi sebabnya ini adalah satu acara tahunan yang mana kita akan kumpulkan 200 pelajar. 200 pelajar. 200 pelajar di bumi Napoleon ni, dan juga negara lain seperti Poland, apa lagi?
Czech, Hmm. UK ada, rasanya Jerman pun ada. Banyak sebenarnya. Di satu tempat iaitu Aro rasanya kan. Aro di dekat Toulouse. Apa Dekat area bagusnya Toulouse. kita kumpul banyak-banyak orang ni. Kita dapat berhimpun, itu confirm lah. Berhimpun, kena mengelar, bina networking kan. Sesama pelajar penting kot networking kan. Sebab kita networking contact penting. kan. Have contact kan. Kita buat réseau and telekomunikasi. Betul tu. Tapi itu juga kan, semasa berlangsung event yang besar ni kan, terdapat pelbagai aktiviti menarik yang akan dilangsungkan. Banyaklah game-game semua tu. Jangan risau, semua ada. All in one. Bila kita cakap pasal DH ni, terus tak sabar nak cuti. Betul, tak sabar cuti. Tak sabar nak cuti. Tapi ada banyak ni ada. Kita ingat balik ADH 2012 dulu, kenangan manis di sana. Masih lagi bermain-main di ingatan ini. Ya. Ush main apa bola salju tu. Ush best gila. Kita buat apa? Orang panggil orang salji. Orang salji. Bonom. Kita buat bonom. Bonom ah. Seronok Ataupun main. bahasa Melayu tak tahu apa kan. Apa panggil Orang, Melayu? orang salji lah. Orang salji betul. Ya. Okey. Tapi kan, Salji para pendengar yang tahu. belum daftar, silalah daftar. Nak bagi amaran ni sebab tempat memanglah terhad. Janganlah tunggu lama. Kalau lama-lama nanti dikejar orang. Dikejar orang, diambil orang Diambil orang. Jangan nanti tunggu lama-lama. Nanti diambil lama-lama orang. ambil awal dia. Betul tu. Nanti lalas anda juga yang akan gigit jari. Dia gigit jari. Dia Dia bukan gigit kuku, bukan juga menjilat jari, tapi menggigit jari ya. Menggigit jari Gigit macam ni. jari. Dan sebagai peringatan kepada yang telah mendaftar, pihak administration ADH 2012 mengingatkan supaya mengisi borang survey dan membayar yuran dengan segera. Betul. Ingat, isi borang survey dan bayar yuran dengan segera. Betul. Jangan lupa yang telah mendaftar, yang baru daftar tu buat teruslah. Betul. Senang macam kalau tu nak takut lupa kan. Betul lah. Takut lupa. Senang lagi nanti kerja. Isi and then bayar terus. Kau susah pun Vermont je pun nak tak? Ya, betul. Jadi kena ada duit lah. Ya, betul. Duit tu tadi bukan masalah pun kan? Alah 60 euro kan. Apalah sangat kalau bandingkan dengan aktiviti yang best gila milang ni kan, betul tak? Daripada kita duduk seorang-seorang kat rumah tak buat apa kan? Tu lah dah sejuk kan. Ya. Tu seorang apa lagi lah kan, betul tak? Okey, jadi untuk menghangatkan lagi bahang hari H ni, apa kata kita dengarkan lagu yang akan menemani anda di hari H nanti. Lagu tema hari H 2012, Ku Berlari, Firdaus, feature Akbar. Anda sedang mendengarkan Radar, Bukan sekadar radio biasa. kita dengarkan. Dengarkan lagu Ku Berlari. Firdaus, Tak ku berhenti, pria, ku kejar mimpi. Akbar. That's right. Yeah. Ku langkahkan kaki ini di hangat mentari pagi. Ku syukuri hari ini aku masih berdiri dan aku tinggalkan masa
hiburan. Tak perlulah kita asyik nak berlawan. Kita semua kawan, tak boleh berlawan. Kalau kita renggang, kita ketinggalan. Bebaskan dirimu dari dibelenggu. Teruskan langkahmu, ayo kita maju. Mari bersamaku nyanyi lagu ini. Jangan difikirkan rasa yang di hati. Semua itu hanya di mindamu. Tak perlu kau sangsi, tak perlu kau ragu. Segala-galanya pastikan berlalu. Matahari kan muncul, mendung kan berlalu. Suka duka perkara biasa. Kita pasti lalu bezanya pada waktu. Bila berlari kenalah bersrategi. Jangan ikut hati nanti mati. Biarlah terlambat atau jalan cermat. Pelan-pelan kali jangan sampai otak penat. Sentiasa bawa diri, hati-hati. Hari-hari beri erti pada diri. Jangan berhenti kejar mimpi, senyuman diberi tanpa semua benci menghantui hati. Biarkan saja tadi semua nyata. Bersyukurlah masih lagi bernyawa. Dan aku tinggalkan masa kelabu. Takkan berhenti, aku berhenti berlari. Ku kejar mimpi, wujud kami sendiri. Terus berlari, menyambung hari agar diri ini pasti takkan berhenti. Terus mengejar mimpi, aku terus berlari. Agar hidupku berarti. Tertentu bangkit lagi. Susah payah ku tak peduli. Kata hidup sekali, biarlah terus berarti. Okay, tadi merupakan lagu tema RDH, iaitu Ku Berlari daripada Firdaus featuring Akbar. Ya, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Radar. Bukan sekadar Radio biasa. Aha. Okay, seperti siang-siang lalu kan, pada malam ni kita ada satu topik yang menarik lagi untuk dikupas dan dikongsi. Saya tu kita akan ada perkongsian pada Abang Don. Abang Don. Bukan Ustaz Don Bukan Ustaz Don. Bukan Ustaz Dan Don minggu ni Daniel. kita akan ada special lagi lah. Lagi ada special lah, satu benda lagi special lah. Nak tahu apa dia? Nak tahulah. Saya dah tahu. Depa semua kat luar sana nak tahu kan? Nak tahu, nantikan akhir siaran. Ya, kita tunggu. Okey, jadi DJ Arif kan, apalah kita nak kupas malam ni sebenarnya? Malam ini kita bukan nak kupas kelapa atau bawang. Hari ini bukan. kita akan bercakap sedikit sebanyak mengenai sedekah. Sedekah membawa barakah. Itulah tajuk kita pada malam ini. Kenapa bawa barakah ya DJ Arif? Kenapa tak bawa tuak ke kecemerlangan ke kekayaan ke apa-apa je lah. Apa asal barakah? Barakah. Kan nak tahu kenapa? Mari kita dengarkan firman Allah dari surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai. Sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. 100 biji. 7 tangkai, lepas tu pada tiap tangkai ada 1 biji. Banyak tu. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas kurniaannya lagi Maha mengetahui. Dari ayat ni kita nampak dengan jelas terang, tak payah nak suluh. Tak payah nak suluh dengan lampu suluh kita, bahawa Allah menjanjikan rezeki berlipat ganda untuk setiap hambanya yang keluarkan hartanya untuk kebaikan atau sedekah. Betul tu. Exactement. Apa yang penting Apa yang penting bukan kerjasama, tapi janji Allah itu sangat pasti. Janji Allah itu pasti. Betul. Tak perlulah anda semua risau. Penting Allah pasti akan kabulkan janjinya. Betul tak Arif? Okeylah. Jadi sekarang kita baskulir kepada satu benda yang lain pula. Kita masuk kita beralih. Kita masuk bab sirah Sat. Bab sirah ni memang minat lah. Biasa sirah sebab bukan sirah yang kita belajar sekolah. Macam sirah banyak benda sebenarnya. Ada yang sirah yang menarik sebenarnya. Cuma kita tak tahu sebenarnya. Kita tak berusaha untuk tahu sebenarnya. Betul tak? Kalau kita imbau balik sejarah pada zaman Rasulullah dulu, betul. Ramai antara golongan sahabat yang hartawan. Kaya Kaya sungguh. Kaya banyak duit. Kaya kita tengok sekarang hartawan. Bill Gates lah. Tak tahulah, tapi dia pun sangat kaya lah. Betul lah. Bill Gates zaman dulu lah. Tak boleh lah. yang tu. Yang tak
Lepas tu sahabat-sahabat ni, mereka ni tak teragak-agak untuk menyumbangkan sebahagian besar daripada harta mereka. Kalau kita tengok contoh lah Uthman bin Affan. Siapa tak kenal Sayyidina Uthman bin Affan, yang merupakan salah seorang sahabat yang paling dekat Rasulullah SAW, dan antara sahabat yang dijanjikan syurga. Kalau para pendengar nak tahu, Sayyidina Uthman bin Affan ni merupakan seorang bangsawan yang dihormati pada zaman Arab Quraisy tu. Sangat dihormati sebab dia kaya, dan dia mempunyai harta yang sangat banyak sampai dia digelarkan Al-Ghani. Al-Ghani? Al-Ghani bermaksud orang kaya. Orang kaya. Dia duduk jalan kat tengah-tengah jalan ni, "Oi orang kaya. Oi orang kaya." Dia apa angkat tangan lah, aku kaya. Macam tu lah. Dan juga kan Haji Arif, saya pernah terbaca lah kan, setelah beliau masuk Islam, setelah beliau peluk Islam, beliau telah banyak menyumbangkan hartanya kepada pengikut Islam. Contohnya dalam peperangan Tabuk, beliau telah mendermakan sebanyak 990 ekor kuda. Kuda pula, unta. 950 ekor unta kan. 50 ekor kuda. Sebenarnya kuda kan, kalau sekarang kita boleh anggap macam kereta lah. 50 macam kereta lah, kereta kebal lah. 50 kereta kebal. Ferrari tak boleh. Ferrari lebih kereta kebal kot untuk perang kan. Dan 1000 dinar. 1000 dinar. Dinar sekarang ni kalau kat duit sekarang ni kan, mesti lagi banyak kot, ratus ribu lebih kot, mungkin juta kot. Banyak sekali lah aku sumbangan dia kan. Dan nak test satu benda lah kat DJ Arif kan. Kalau DJ Arif tahu kan, okey. apa yang dia sumbang lagi? Beliau sumbang lagi. Siapa? Sayyidina Uthman bin Affan. Betul? Siapa lagi? Cabar saya. Saya ni tak kurang hebat dalam bab sejarah boy. Ni dah terbiak. A plus A plus. Boy. Uish. Cerita. Waktu umat Islam berhijrah ke Madinah dulu, umat Islam menghadapi masalah untuk mendapatkan air minuman. Jadi Sayyidina Uthman ni pun dia telah beli telaga rumah. Telaga tu nama dia rumah. Telaga rumah. Rumah. Tak tambah H belakang, rumah. Bukan rumah lah, rumah. Rumah. Okay. Daripada seorang Yahudi dengan harga 20,000 dirham untuk digunakan oleh umat Islam secara percuma. Baik betul hati dia. Kain nama dia, kain. Very kind. Sebelum tu, telaga yang dimiliki oleh Yahudi ni dikenakan bayaran. Siapa nak pergi minum, ambil satu bali tu, naik kena bayar. Angkat naik kena bayar. Tapi bila Sayyidina Uthman dah beli tu, lepas tu dia bagi secara percuma. Siapa nak ambil. Orang Islam ke, orang Yahudi ke? Orang Yahudi pun sekali Apa? Dia dah buka lah. Dia macam ambil lah pada public lah. Semua dia siapa nak harus dia buka public. minum lah kan. Bola-bola. Yang tu saya tahu. Betul. Mantap sekali. Betul DJ Arif ni plus ni. Boy. Sejujurnya saya pun sangat kagum lah dengan sifat dermawan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Uthman ni kan. Sayyidina Uthman. Jumlah yang dia dermakan pun bukan punya banyaknya, betul tak? Tak main dah. Apa tadi? 1000 dinar, 50 ekor kuda, banyak lagi sebenarnya. Banyak. Dan beliau sedikit pun tak agak-agak macam nak dermakan, nak keluarkan. Macam kita kalau fikir ada ke macam ni boleh efek kita ke apa kan. Kita fikir kita nak bawa keluar 10 euro kan, tengok kita pergi masjid, tengok tiba-tiba ada orang kat tepi tu kan. Muka sedih kan, makcik tu kan. Kata minta lah tolonglah bagi duit sikit kan. Kita nak bawa keluar 1 euro pun teragak-agak dah. Betul. Allah. Kalau macam yang Sayyidina Uthman kan, tak teragak langsung kalau ada orang minta, tiang. Tiang. Kalau ada apa perang apa, dia tolong terus ambil tiang. Bantulah. Tiang tenir tiang. Tenir bagi tenir lah sopan sikit kan. Kalau saudara adik kan, jadi hartawan macam Sayyidina Uthman kan, agak-agaknya kan, saudara adik kan boleh ke nak keluarkan duit derma kan, derma apa-apa kan, terus macam tanpa nak fikir-fikir, tanpa nak refleksi lah. Banyak macam dia duk bagi susah nak jawab tu. Kalau secara teori lah, kita masuk teori sikit lah. Teori lah, memanglah senang nak kata kan, senang. Tapi bila dalam situasi sebenar, payah nak cakap sebenarnya. Kalau kita tengok balik keadaan kita sekarang ni pun sebenarnya dah cukup senang. Entre guillemets. Cukup senang untuk bersedekah. Betul, scholarship pun banyak rasanya tak luak kalau derma sikit pun
Kalau dia macam dah cukup kita dah cukup senang untuk bersedekah dan untuk berderma 10 euro, 20 euro. Kita pun ada seorang apa sahabat kita, ada dia kata duit dia hilang sampai 800 euro pun tak rasa macam susah pun dia kata. Kalau aku derma 800 euro tu pun kat Palestin pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia kata, tak luak pun. Dia tak rasa pun duit dia hilang. Betul. Hebat betul. Dia rasa luak, cuma dia rasa galat, tapi tak ada macam tak ada efek pun diri sebenarnya. Dia je rasa galat. Padahal tak ada benda pun tak. Bila dia fikir balik, dia kata tak ada pun kan. Dia kata tak rasa pun duit dia makin sikit, dia macam tersepit ke apa, tak ada pun. Betul, macam dia boleh hidup lagi lah sebenarnya. Macam boleh apa jalan hidupan yang biasa lah. Macam boleh apa ke, nak makan ke, nak makan kebab ke, semua okey. Setiap hari makan kebab pun boleh, betul tak? Cuba kita fikir balik, sedangkan kita boleh spend kita punya duit ni untuk benda-benda lain, untuk pelaburan dunia yang sementara, kenapa tidak untuk akhirat yang selamanya? Betul. Tapi kalau kita pegang balik pada ayat Allah daripada surah Al-Baqarah yang kita sebut tadi, saya rasalah insya-Allah lah saya bersedia untuk menderma secara ikhlas. Saya pun sama saya pun sama insya-Allah. Lagipun kan kalau kita tengok Sayyidina Uthman sendiri walaupun beliau dah berkali-kali keluarkan derma dalam kuantiti yang banyak macam banyak sangat. Rezeki beliau sentiasa bertambah, tak pernah berkurang Betul tak DJ Arif? Betul. Kita tahu kenapa DJ Arif? Kenapa? Kerana janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Betul. Okey, dan sekarang kami akan melunaskan janji kami pula. Betul. Walaupun janji kami ni tak pasti pun, kami akan melunaskan janji kami. Betul. Kita akan dengarkan lagu seterusnya. Rada satu-satunya radio Malaya di bumi Napoleon ini, betul tak? Betul. Dan dia bukanlah sekadar radio biasa. Radio biasa, bukan kita sekadar radio dengarkan. biasa. Dengarkan dua lagu daripada satu. Kita tak payah sebut lagu apa, kita dengar. Surprise. Betul lah. Okey, kita dengarkan lagu ni. Dengarkan. Ada bukan sekadar radio biasa. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand it crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand it crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. We felt our money gave us infinite power. We forgot to teach our children about history and honor. We didn't have any time to lose when we were so busy feeling so satisfied. I'm walking with my head lowered in shame
Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. We became individuals without a soul. Despite the heat, our homes felt so empty and cold. To feel the emptiness we bought and bought, maybe all the fancy cars and bling will make us feel satisfied. My dear brother and sister, it's time to change inside. Open your eyes, don't throw away what's right aside, before the day comes when there's nowhere to run and hide. Now ask yourself, cause Allah's watching you. Is it satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. When you feel all alone in this world, and there's nobody to count your tears, just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load, and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun, you can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows. Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child take the first breath of life. Allah knows. Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you lose someone close to your heart, see your whole world fall apart, and you try to go on but it seems so hard. Allah knows. Allah knows. You see, we all have a path to choose. Through the valleys and hills we go, with the ups and the downs, never fret, never frown. Allah knows. Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. 'Cause no matter what inside or out, there's one thing of which
which there's no doubt. Allah knows, Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows, Allah knows. Every grain of sand in every desert land, He knows. Every shade of palm, every closed hand, He knows. Every sparkling tear on every eyelash, He knows. Every thought I have and every word I share, He knows. Allah knows. Kembali lagi anda semua bersama kami di Koti Genok, Radio Sekadar, Radio biasa. Radio biasa. Sebentar tadi kita ada dengar sedikit cerita pasal sikap pemurah Sayyidina Uthman Affan bin Affan. Betul tak? Tapi sebenarnya bukan beliau saja yang seorang penderma, dermawan. Ramai lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat kuat berderma lah. Betul, Cuba bagi contoh sikit, Eja Arif. Saya bagi contoh. Ya, silakan. Contoh dia Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar. Dalam satu riwayat yang menceritakan di mana ada satu hari ni Rasulullah menyuruh para sahabat ni lah bersedekah, Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar. Lepas tu Saidina Umar pun dia tak fikir panjang, terus dibawa sebahagian besar daripada harta dia untuk disedekahkan. Sebagian besar. Sebahagian besar. Saya nak sebut berapa yang kata sebahagian besar tu. Lepas tu lalu Rasulullah SAW bertanya pada beliau, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu? Umar menjawab 1/3. 1/3? Umar menjawab 1/3. Maksudnya dia sedekahkan 2/3 daripada harta yang dia ada. 2/3? 2/3. Banyaknya. Masya Allah. Lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Tu tak habis lagi. Lepas tu datang pula Abu Bakar, bawa harta untuk disedekahkan. Lepas tu Rasulullah SAW pun tanyalah pula kat Abu Bakar ni, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu? Nak tahu apa jawapan dia? Beliau menjawab, aku tinggalkan pada mereka Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Mantap bila jawapan dia. Maksudnya Abu Bakar telah mendermakan seluruh dari harta beliau tanpa meninggalkan sedikit pun untuk kepentingan atau kegunaan diri dia dan keluarga dia sendiri. Seluruh betapa pemurah dan pendermanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni. Ya. Dan banyak lagi sebenarnya kisah-kisah berkaitan dengan sedekah yang kita boleh jadikan teladan dalam hidup. Dan semua kisah-kisah ni semua ada satu persamaan. Satu persamaan. Tahu tak Jared? Daripada satu persamaan yang ketara lah orang cakap kan. Depa semua tak takut, depa tak ada harta selepas bagi sedekah. Mereka tak takut dengan tu lah, masa demen. Lepas tu adakah dia akan hilangkan harta dia akan ketiadaan harta dia tak risau langsung. Dia just kasih walaupun demi Islam. Betul tak? Kenapa depa tak takut akan ketiadaan harta selepas beri sedekah ni? Kerana mereka semua yakin dengan ganjaran dari Allah seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Baqarah tadi. Dan juga ada satu ayat lain yang saya pernah dengar ni, yang juga daripada surah Al-Baqarah ayat 268. Saya ulang 268 yang bermaksud syaitan menjanjikan menakuti kemiskinan kepada kamu dan menyuruh kamu berbuat keji. Keji lah, kikir lah. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan kurnianya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Itulah sebenarnya segala rasa takut ke, rasa rugi ke, nak bersedekah tu kan, sebenarnya adalah bisikan syaitan. Bisikan dia tiup kepada telinga kita. Betul, dia bisik cakap, Arif, alah kau derma ni kau tak nak beli baju top man ke apa kan macam top man Zara lah sebagainya. Padahal baju semua tu just material dekat dunia saja, tak boleh nak bawa ke akhirat pun, betul tak? Baju tanam bawah tanah kan, dah lama pun hancur, tak bawa ke mana-mana. Betul.
Sedangkan kan Allah telah janjikan rezeki dan kampunan yang melimpah ruah kepada siapa yang derma. Ya, Betul tak? kepada kita. Bukan kita. Kepada orang yang sanggup untuk apa? Menderma lah. Menggunakan harta dia ke jalan Allah SWT. Menggunakan harta kerja Allah. Kita ingat janji Allah itu pasti. Okeylah. Tiba masanya kita akan masuk pada acara yang ditunggu, iaitu Kita ada slot sharing bersama abang kita. Abang Yang kita. kita sebut belum ni, kita sebut apa? Abang Don. Abang Don, bukan Ustaz Don, tapi Ustaz Don Daniel ya. Tapi disebabkan oleh permintaan ramai, kami akan mendedahkan identiti sebenar abang Don kita. okey, boleh lah. Siapa ikan abang Don untuk ini kan? Sebenarnya Bila kita apa? nak bagi tahu ni. Okey, cerita. Nak bagi tahu identiti sebenar dia. Bila kita ni nak buat kronologi kan. Bila kita terasa yang rohani kita ni tak cukup makan, asa macam ada je sesuatu dalam jiwa kita yang tak cukup. Macam tak ada something, macam tak lengkap lah, missing something. Yeah. Kita pun cakap lah kat diri kita, I need someone to heal me. Ni betul. Balik. I need someone to heal me. To heal me, please heal me. To heal me, please heal me. Ya, kat situlah Abang Hilmi kita hantar dia. Abang Hilmi daripada mana? Granok ni sendiri. Tempat di mana kami pun belajar, betul tak? Lepas tu kat situlah Abang Hilmi kita hantar dia untuk heal sedikit atau mengisi sedikit kekurangan tu. Betul. Okey, tanpa bermasa kita dengarkanlah. Tolak. Ya, kita dengarkan Abang Hilmi men-sharingkan dengan kita. Okey. Rada bukan sekadar Rado biasa bersama Abang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada malam ini dalam Rada bukan sekadar radio biasa. Macam kita tahu malam ni DJ sedang membincangkan tentang kepentingan amalan bersedekah. Jadi saya pun nak cakap sedikit lah tentang amalan bersedekah ni kan. Selalunya orang sedar penerima lah kan. Dan amalan bersedekah tu penerima lah yang dapat macam something good lah. Contoh macam duit kan, harta ataupun barang-barang kan. Tapi tahukah kita bahawa pemberi tu pun dapat something yang lebih banyak lagi. So nak cakap kat sini lah sikit. So yang pertama sekali nak cakap kat sini, pernah tak kita dengar tentang hadis yang kalau tak silap bunyi lebih kurang macam ni lah. Apabila matinya seorang anak Adam itu, maka terputuslah hubungannya dengan dunia kecuali 3 perkara kan. Apa 3 perkara tu kan? First sekali iaitu doa anak yang soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga iaitu sedekah dan amal jariah. Jadi dapat kita simpulkan kat sini kan, amalan sedekah tu macam pelaburan lah untuk kita di akhirat kelak. Walaupun sudah meninggal dunia, tak ada dunia ni, ganjaran kita still lagi berjalan lah. Contoh macam kalau kita sedekah sedikit, walaupun sedikit tak banyak, untuk pembinaan masjid ataupun sekolah ataupun sebagainya, dan selagi mana masjid ataupun sekolah ataupun sebagainya tu digunakan untuk kebaikan, insya-Allah kita akan dapat ganjarannya. Yang kedua pula, amalan sedekah ni dapat melawan kita daripada sifat bakhil dan kedekut, yang macam kita tahu senang lah nak bertapak di dalam hati manusia tu sendiri lah. Macam biasa manusia ni memang terlari dengan sifat kedekut tu. Jadi dengan memberi dan bersedekah ni, kita boleh memupuk diri kita untuk mengelak daripada mempunyai sifat-sifat kedekut ataupun bakhil ni. Sebenarnya sifat kedekut dan bakhil ni memang Allah tak suka sekali. Macam kita tahu dalam surah Ali Imran ayat 180, Allah berfirman, maksudnya, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil atas benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Na'udzubillah. So hendaklah kita dielakkan daripada sifat bakhil ni. Kalau nak ikutkan dalam hadis Rasulullah pun juga menegaskan bahawa bahaya sifat kedekut ni. So dalam sabda Rasulullah SAW, hindarilah olehmu sifat kedekut, kerana sesungguhnya umat sebelum kamu telah binasa kerana sifat kedekut ini, dan sebabnya mereka saling memutuskan hubungan silaturahim, menjadi bakhil dan melakukan tindakan kezaliman. So kalau nak ikutkan memang sangat-sangat elok dan bagus dan disarankan dalam Islam untuk kita mengelak daripada mempunyai sifat-sifat bakhil dan kedekutnya. Yang ketiga pula, sifat memberi dan sedekah ni boleh memberi keberkatan sebenarnya dalam kehidupan kita, dalam mencari rezeki. So kalau nak ikutkan amalan bersedekah ataupun memberi ni, sebenarnya kalau kita buat, Allah akan bagi lagi banyak kat kita.
Selagi kita buat, lagi tu Allah akan bagi banyak lagi kita kan. Selagi kita buat amalan bersedekah dan memberi itu kan, walaupun sedikit, Allah akan buka lagi banyak lagi pintu-pintu untuk mendapat rezeki yang lagi banyak Macam Allah dah cakap dalam Al-Quran, maksudnya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji, dan Allah melipat gandakan bagi setiap yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas kurniaannya, lagi Maha mengetahui. Macam kita tengok kan. Daripada ada 7 tangkai tu ada 100 biji kan. So macam-macam banyak kita boleh dapat sebenarnya kalau kita buat amalan bersedekah dan memberi ni. Dan ganjarannya sangat besar di dunia dan di akhirat insya-Allah. Dan Rasulullah juga bersabda, tidaklah harta itu berkurang disebabkan oleh sedekah. So Rasulullah mencakap kalau kita sedekah ataupun membuat amal jariah, Rasulullah cakap takkan kurang pun sebenarnya harta kita tu sebenarnya. Even lagi banyak lagi banyak. Kalau Allah tak balas kat dunia, insya-Allah di akhirat kalau Allah akan balas Jadi kalau nak ikutkan kesimpulannya, tak perlulah kita takut-takut untuk memberi ataupun bersedekah ataupun buat amal jariah insya-Allah rezeki kita Allah akan bagi kita tak akan mati kelaparan insya-Allah selagi kita memberi dengan niat baik, selagi kita bersedekah dengan niat yang baik, insya-Allah Allah akan bagi ganjarannya sama ada di dunia ataupun di akhirat, ataupun di dunia dan di akhirat sekali insya-Allah. Jadi renung-renungkanlah untuk kita melakukan amalan bersedekah tu. Wallahu a'lam. Setakat ini ikut untuk segmen saya. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak kepada Abang Don yang tadi untuk slot sharing yang ringkas tetapi padat tempat tadi Saya nak sambung sedikit lah apa yang dikatakan oleh Abang Don sebentar tadi mengenai sikap kedekut. Mungkin kita pernah dengar perkataan Inggeris yang mengatakan money is the root of evil. Money is the root of evil. Yes. Ya, root of evil. Atau dalam bahasa Melayunya duit bapa kepada kejahatan. Dia duit bapa kepada kejahatan. Betul, kejahatan duit tu bapa kejahatan. Anak duit Betul tu. Saya sebenarnya memanglah tak setuju dengan kata ni Kenapa? Sebab bagi saya duit ataupun harta benda bukanlah sesuatu yang negatif. Cuma depends on cara dia orang guna. Malah Allah sendiri pun menyuruh hamba-hamba dia untuk bersungguh dalam mencari rezeki di muka bumi ini. Betul tak dia? Betul tu DJ Azizi. Malah ada hadis yang menyuruh kita untuk bekerja seolah-olah hidup 1000 tahun. 1000 tahun tu? Tapi beribadah seperti mati lepas kita beribadah tu. Mati esok hari lah. Betul. Maksudnya sangat mendalam sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan dengan root of evil tu bukanlah duit tu sebenarnya, tapi sikap kita yang terlampau sayang dengan dan obses sangat dengan duit tu sampai tak sanggup nak bantu orang lain. Dia rasa duit dia tu kena ada kat dia, tak boleh ada kat orang lain. Dia kena guna untuk for the sake of himself. For the sake of others kat tu tak. Semua kita fikir orang lain enggak sebenarnya tak. Sampai ada kes yang di mana depa gunakan cara yang haram untuk dapatkan duit itu sendiri. Itu lagilah. Nauzubillah min zalik lah. Nauzubillah. Jadi sebelum apa-apa, mari kita berehat seketika dengan mendengarkan dua buah lagu. Lagu apa? Daripada OP iaitu Rapo. Iaitu lagu pertama. Yang kedua adalah lagu Mencari Yang Maha Satu. Cari Yang Maha Satu. Okeylah. Daripada UNIC. Rada bukan sekadar. Rada biasa. Kita dengarkan lagu daripada OPEC. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa,
dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Pujangga terkapai-kapai diri dihanyut arus waktu. Kegelapan hati yang sering buatku keliru dalam menguji pergolakan emosi diri. Tak siapa tahu ada yang memerhati. mencari yang maha satu, itu yang ku tuju. Dalam menjalani tiap dugaan yang diberi, membawa pengertian hidup yang abadi, tanpa perlu menipu diri sendiri yang menjadi lumrah duniawi. Seandainya ada yang memberi ruang, akan ku baiki setiap kekurangan. Oleh itu diri ku memerlukan petunjuk darimu, oh ilahi. Kau yang maha sanggup. Diriku kini masih tercari-cari jawaban di setiap persoalan.
kesalahan yang buat segalanya gelap jadinya, ku terima seadanya. Ku cari terus ke situ, itulah petunjuk hidupku. Terbilang gelap hatiku, ku mohon restu Akan darimu. ku baiki setiap kekurangan. Oleh itu diri ku memerlukan petunjuk darimu, oh ilahi. Kau yang maha satu. Silap langkahku, tiba-tiba berbisik namamu, oh ilahi. Terdetik di hatiku untuk sujud ke pangkuanmu, memohon ampun darimu. Tak seharusnya ku tergoda lagi dunia ini yang sesat membuntukkan jiwaku. Kini ku mengakui keraguanmu yang membuatku sadar siapa diriku. UNICCAD. Tak semua lahir sempurna, tak semua lurus jalannya. Bermulalah cerita dan dijadikan cerita dengan izin yang Maha Esa. Wujud aku cita dan cita, segala yang ada bermula dari aku akui adalah kasih rohku. Taklah hasratku setajam itu yang amat ku risau. Lidahmu jadi banjiri fitnah melilau-lilau. Oh Tuhan, lindungilah dia dari kata jahatnya itu. Doa-doa di pohon sentiasa setiap masa. Ampunilah dosa-dosa semasa laluku ke sana. Dewasakan pemikiranku yang tak semegah mana. Salah silaku berkarya tak pernah ku salah guna. Kau yang maha satu, kau yang maha satu, kau yang maha satu, kau yang maha satu. 9.59 malam, anda masih lagi bersama kami, Radar. Bukan sekadar Radar radio biasa. biasa. Okey, jadi para pendengar sekalian, rasanya kan kita ni takkanlah tak nak contohi sahabat Rasulullah. Mesti kita contohi, betul tak? Malam-malam ni bukan saja sahabat-sahabat Rasulullah yang amalkan. Orang-orang semua masyarakat dunia, termasuk orang Islam ke orang bukan Islam ke, pun tahu bahawa simpan duit takkan jadikan diorang kaya selamanya. Ya, betul. Dan kalau kita tengok zaman sekarang, banyak CEO dan pemilik syarikat-syarikat besar membina charity dan bantuan kewangan bagi masyarakat dunia. Betul tu. Pemimpin dunia pula menetapkan pemilik ataupun CEO yang berpendapatan tinggi perlu membina charity atau bantuan kewangan dari segi pendidikan, penempatan ataupun bantuan kepada golongan istimewa untuk mengelakkan diri mereka daripada cukai pendapatan. Betul lah. Betul. Cara ni macam dapat didik lah milik dengan CEO tu untuk bersedekah. Walaupun secara tak langsung kan. Terus saya tak langsung lah sebab dia punya motif utama nak elak cukai, nak tapi elak saya tak cukai. langsung lah. Jadi ada effort di situ. Ya. So jadi senang cerita kan, amalan sedekah ni sememangnya amalan masyarakat dunia. Tiada siapa pun terkecuali. Betul. Dan mereka akan bersedekah dan apa bentuk pun bantuan kepada pihak yang memerlukan. Betul tak? Tapi DJ Azizi, kenapa perlu masyarakat dunia ni bersedekah? Apa bestnya bersedekah? Cuba cerita sedikit, apalah best sangat dengan bersedekah ni? Okey, sedekah ni sebenarnya banyak kebaikan dalam Islam kan. Sedekah bertujuan mengingatkan kita kepada Allah bahawa harta yang diperoleh di dunia ini adalah pinjaman sahaja sebenarnya. Bukanlah selamanya. Harta yang banyak boleh menjadikan ganjaran atas pahala kebaikan yang kita buat. Betul. Dan juga boleh menjadi satu ujian kepada hambanya untuk menilai sama ada hambanya yang bersyukur atau kufur nikmat dengan harta yang pinjamannya, harta pinjaman Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 254, Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan padamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persebahatan dan tidak ada lagi syafaat.
orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya, kita nampak kat situ kita perlulah menginfakkan ataupun bahasa yang lebih senang je, sedekah atau keluarkan duit kita sebelum masa yang terlambat. Masa yang terlambat macam tadi yang disebutkan. Allah dah sebut dalam Al-Quran, bila hari tu tak ada dah jual beli, dah tak ada lagi dah persahabatan dan tak ada lagi dah persyafaat. Waktu tu kita dah terlambat, sangat-sangat terlambat. Cuba cerita sikit kan, masa zaman pemerintahan Islam kan, rasanya ada dia punya macam sistem menggunakan sedekah ni kan tak? Kalau DJ Azizi nak tahu juga, pernah ada satu zaman pemerintahan Islam, waktu tu sistem zakat yang telus dan berjaya telah melahirkan satu masyarakat yang tak ada seorang pun layak menerima zakat. Dan ni kita dapat tunjuk yang kualiti hidup masyarakat pada zaman tu sangatlah baik, sampai mereka tak perlu risau akan kemiskinan. Tak perlu risau langsung Tak perlu risau. Baitul Mal tu dah tak perlu nak keluarkan zakat untuk orang. Maksudnya tak ada orang susah lah. Boleh buat pembangunan je lah, pembangunan je boleh buat kan, betul tak? Jadi sememangnya telah terbukti sedekah tu sememangnya meningkatkan kualiti hidup bermasyarakat kita. Kualiti hidup masyarakat secara kolektif lah. Ya. Saya itu kan, sedekah meningkatkan kuasa membeli kepada masyarakat. Kuasa beli Pasaran jual beli akan lebih rancak dan membangun dengan lebih pesat dan seterusnya menggalakkan pencebahan ekonomi sebuah negara. Ya, DJ Azizi dah banyaklah kita berceloteh pasal kepentingan bersedekah kepada masyarakat. Apa kita dengarkan pula satu atau dua lagu dulu? Betul. Lepas ni kita berceloteh lagi tentang kepada siapa kita boleh bersedekah. Okey, Rada bukan sekadar radio biasa, kita dengarkan. Hamba-Mu daripada Mawi dan Akil Hai. Dalam sebuah kehidupan
يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر أنت الخالق أنت البارئ المصور يا غفار يا قهار سبحانك يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم أنت القابض أنت الباسط أنت الخافض أنت الرافع أنت المعز أنت المذل يا سميع يا بصير يا الله أنت الحكم أنت العدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب سبحانك يا مجيب أنت الواسع يا حكيم يا ودود يا مجيد أنت الباعث يا شهيد أنت الحق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي أنت الله يا حميد أنت المحصي أنت المبدئ يا معيد أنت المحيي والمميت أنت الحي القيوم أنت الواجد الماجد أنت الواحد الأحد القادر المقتدر أنت المقدم أنت المؤخر أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن أنت الوالي والمتعال البر التواب أنت المنتقم يا عفو يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أنت المقسط أنت الجامع أنت الغني أنت المغني أنت المانع
Ya Allah. Okey, 10.13 malam anda masih bersama kami Radar. Bukan sekadar radio biasa. Tadi kita ada dengar lagu The Glorified Names daripada Benami. Kalau pendengar-pendengar kat sana kat luar sana nak tahulah, lagu dia sangat menenangkan kan? Betul, dia macam dia feeling lah. It's like dan kalau layan lah. kalau pendengar kat luar sana nak tahu, setiap kali nak exam saya akan dengar lagu ni. 5 minit sebelum exam earphone masuk kat telinga, dengar lagu ni. Dia jadi tenang Tenang rasa macam semangat. Lepas Dia macam tenang tapi bersemangat lah. Bila nak jawab soalan kita dah tenang kan. Nak jawab soalan pun tenang. Ya Allah kan. Dia macam lagu ni dia tenang tapi dia bawa mesej semangat sebenarnya. Macam secara tidak langsung sebenarnya. Jadi kalau pendengar kat luar sana nak try, boleh try. Mesti tenang sebelum jawab exam tu bagusnya. Okeylah DJ Arif kan. Tadi kita dah cerita pasal kepentingan kan. Sekarang ni kan, apa yang kita boleh buat untuk sedekah? Ada cadangan tak? Mestilah ada cadangan DJ Zizi. Memang sangat ramai masyarakat di luar sana yang memerlukan bantuan kita. Betul. Daripada masyarakat yang kebuluran di Afrika. Sehinggalah peristiwa yang sangat hangat diperkatakan sekarang, iaitu serangan Israel ke atas Gaza. Betul. Peristiwa ni bukanlah perkara yang baru dalam masyarakat dunia sebenarnya. Tapi memang dah terlalu banyak serangan-serangan yang telah berlaku. Acap kali telah menjadi yang menjadi mangsa adalah masyarakat yang tidak bersalah. Yang menjadi mangsa peperangan ni. Bukan sekat Gaza pun, kat Syria pun ada, kat Burma banyak sebenarnya. Dan wanita dan kanak-kanak pun dibunuh, dibom dan ditembak. Mereka jadi mangsa yang tak salah wanita, anak kanak-kanak yang tak bersalah, semua jadi mangsa keadaan sebenarnya. Betul tak? Betul. Sangat sedih lah tengok mangsa perang ni semualah. Diorang dah lah tak ada kelengkapan cukup. Betul, datang lagi ni kan nak musim sejuk ni kan. Dah musim sejuk sebenarnya kan. Mesti dia tak ada pakaian cukup ke apa. Mesti sedih tu lah Saudara Arif kan. Sedih betul lah dengan cerita dia kan. Sedih sungguh. So apa yang kita ada buat sebenarnya Saudara Arif ni kan. Cuba terangkan sikit ni. Apa yang kita boleh buat? Betul. Macam saya bagi sikit lah satu cara kan. Betul. Satu measure yang kita boleh buat. At least lah kita boleh buat sebagai masyarakat yang bertanggungjawab. Kita boleh bantu mereka yang memerlukan. Sama-samalah kita mengulurkan bantuan kepada mereka yang menderita di Palestin. Dan untuk Syria pun boleh. Kalau nak tahu boleh ya. Kalau nak cari information lebih, boleh pergi website. Kalau ataupun dalam Facebook, tulis ya Arif France. Dia ada fan page dan boleh tekan like kat situ. Jangan cari Arif Farhan Bianas go, tak ada like di situ. Kita cari Arif France. Dia ada butang like di situ, boleh like. Betul lah, ataupun jam lah kalau bahasa lepas tu boleh ikut lah. Boleh ikut perkembangan ataupun segala berita-berita ni yang betul, macam nak derma ke semua ada betul lah kan. Lepas tu bagi yang prihatin akan masalah mereka, sumbangan ataupun sedekah ataupun derma boleh disalurkan kepada tabung derma untuk Palestin kepada Arif France. Bukan DJ Arif lah. Arif France. Bukan Arif France. Melalui akaun bank tu lah. Bank Arif. Nak baca dia punya nombor tu panjang sangat. Betul lah, tengok je lah website. Boleh tengok kat website ataupun banyak poster-poster yang telah dan nanti masa di akhir siaran pun akan ada satu poster yang menunjukkan nombor bank Arif lah. RIB Bank Arif tu yang melabelkan derma kilat lah. Lepas tu sumbangan juga boleh disalurkan kepada wakil-wakil Arif di bandar-bandar. Lepas tu ada ikut bandar lah. Kita akan perkenalkan wakil-wakil Arif kat ikut bandar-bandar. Sila. Yang pertama di bandar Aix-en-Provence kita ada saudara Fitri. Fitri yang selalu senyum-senyum tu. Lepas tu di Besançon kita ada saudara Akmali dan saudari Emilia Hanis. Dan di bandar Belua kita ada saudara Aminuddin. Saudara Aminuddin yang kecil comel tu. Lepas tu di Grenoble kita ada saudara Azizi, saudara DJ kita sendiri. Merupakan wakil Arif di bandar Grenoble ni. Lepas tu di Lille kita ada saudara Zul Fazli. Dan di Lyon
pula kita ada saudara Ikhwan Yusof. Dan kat Masai pula kita ada saudara Syauki atau dikenali dengan adik. Kat Nis ada saudara Afiq dan saudari Hanis Iliana. Hanis Liana. Okey, kat Orion pula ada saudara Muhammad Khairul Anwar bin Idris atau Kai. Ruang ada saudari Ummu Salamah. Kat Tulong saudara Nas dan saudari Emma Nazarima. Di Tulus pula saudara Rizwan atau lebih dikenali dengan Wak. Dan saudari Halisa Kamal. Ya. Di Tu ataupun Potier bolehlah derma kepada saudara Syami Syahira. Bukan derma ulukan pada dia untuk disampaikan kepada Arif. Minta maaf lah ya. Wakil. Okey, so apa tunggu lagi betul tak? Jangan tunggu lagi. Jangan segan silu untuk menderma. Lepas kita dah cakap panjang lebar tentang sedekah ni. Takkan masih lagi kat dalam hati tu ada rasa macam susah je nak menderma kan. Sebenarnya €1 pun Virma boleh guna. Ya. Boleh lalukan Virma sebenarnya. So macam tak ada alasan lah untuk tidak derma sebenarnya. Jumlah tak penting, penting niat, ikhlas. Betul. Kena Allah SWT. Kena ingin menolong orang yang susah, betul tak? Jumlah tak penting. Yang penting kita punya niat tu betul-betul ikhlas untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang menderita dan susah di sana. Okey. Okeylah. Sudah tiba rasanya untuk kita baskule kepada slot seterusnya. Beralih maksudnya. Ya, beralih iaitu trivia radar. Okey. Yang di mana macam biasa kami akan berkongsi dengan anda 3 lagi fakta-fakta menarik. Betul, fakta-fakta sangat menarik. Okey Jared, apa yang pertama di trivia yang kita akan kongsikan ya? Ya. Yang pertama, pendengar semua tahukah bahawa otak manusia mengandungi 80% air? 80% air? Mana informasi semua disimpan kat mana? Kalau 80% itu air kat otak manusia. Masya Allah Cita Allah 80% air tu boleh. Tak tahu kat mana disimpan. Kita pun tak tahu. Betul kan. Betul lah. Just maksudnya entahlah, tapi sangat mengagumkan lah dengan fakta-fakta ni kan. Okey, yang keduanya kan, kucing, seekor kucing mempunyai 32 otak pula. Minta maaf kucing mempunyai 32 otak di dalam telinganya. Dia kalau kucing ada 32 otak kat telinga macam mana? Tapi 32 otot. Telinga dia, kita tengok telinga kucing tu macam nipis je. Apa pun tak ada. Tapi ada 32 otot kat telinga dia. Banyak kita tak tahu kan. Patutlah tengok kucing dia selalu macam kalau dia punya telinga sensitif lah. Dia macam senang nak bergerak telinga dia. Ada lah. Saya ni kadang-kadang jentik telinga kucing kan. Lari kucing tu. Kejut. Sebab sensitif kan telinga kucing tu. Sebab ada 32 otot dah. Macam dia sangat sensitif kan. Betul tu mungkin lah. Okey, untuk fakta yang ketiga, selain daripada ikan jerung, dengan ikan jerung yang Jaws kita dengar tu kan. Jaws, betul. Dah tak ada, bukan dah tak ada lah. Memang tak ada pun spesies ikan yang lain yang berkemampuan untuk berkelip dengan kedua-dua matanya. Uish. Tengok ikan lain mana ada mata berkelip kan. Dia tak ada pun eyelash. Eyelid dia tu. Eyelid dia tu tak ada pun. Tapi ikan jerung boleh buat macam boleh kelip mata kan. Kelip dua-dua belah mata dia. Oh ya ke kan. Okey, menarik ni. Okey lah nampaknya masa sangat lama cuba kita. Saya dah lebih sebenarnya. Tuk dah pukul apa dah 10.22 dah. Hampir 22 masa dia lawak itu. Jadi insya-Allah setiap malam sedekah yang kita lakukan akan dikembalikan dengan kebaikan insya-Allah. Untuk siaran pada malam ni kan, sesamalah kita muhasabah diri kita kan. Betul tak Arif? Kita kena muhasabah. Adakah kita boleh hidup bersenang lenang tanpa memikirkan masyarakat yang lebih memerlukan kat luar sana? Betul. Okey. Dan sebelum itu kan, kita akan kita akan menghadiri kita punya slot radar kan. Ya, dengan kita muhasabah sikit lah. Muhasabah bukan, kita kena faham balik kenapa sebenarnya kita bersedekah. Kenapa kita perlu bersedekah. Yang tadi kan kita dah cerita panjang lebar ni. Dan kita nampak saudara kita yang berada di Palestin sana yang sedang menderita, yang sedang dibom dan sebagainya. Betul. Kena ingat bahawa kita bukan sekadar menderma kepada mereka. Ada saya baca di Facebook bahawa seorang rakyat Gaza tu sendiri
dia ada tulis status dekat Facebook. Oh, Dia ya? kata apa yang penting sekarang ni bagi kami dari Palestin bukanlah segala derma-derma Harta ataupun bantuan, harta tak ada, bantuan bukan yang lah. diberikan kepada kami untuk kami dapat bina balik Palestin tu. Tetapi apa? Sebab nanti akan hancur balik juga sebab Betul. Israel akan sentiasa menindas Akan cari mereka. peluang untuk serang balik. Betul Jadi tak? kalau bagi bantuan hancur, so betul. orang cakap at the end of the day sasa rien. Betul. Tak ada Nothing guna pun. is useful lagi. Dan dia kata kat situ yang paling penting sekali adalah akal kepada orang-orang di luar sana, tak kira Islam ataupun bukan Islam, betul tu. yang cause itu bahawa kita perlu ada mindset, kita perlu membebaskan Palestin tu sendiri. Ada kesedaran terhadap apa, ada keprihatinan lah, ada sifat kita yang wujud pada diri kita untuk melahirkan sifat keprihatinan dalam diri kita. Ya. Dan menimbulkan kesedaran pada umat masyarakat sebenarnya. Itu lebih penting. Jadi biar kita sedar bahawa kita kena fikir pasal orang lain lah. Bukan pasal diri kita sahaja lah. Dan apa yang saya nak cakap sebenarnya kat situ bukan sekadar kita bagi makanan atau bagi duit kepada mereka yang menderita kat situ, sebab benda tu akan berterusan dan takkan ada end dia. Ending dia tak ada. Jadi apa yang kita penting, kita boleh cuba membebaskan Palestin dan Syria, kan? Kita tengok Syria pun sekarang tengah bergolak dan sebagainya. Tapi dengan cara yang bagaimana? Wallahu alam, kita akan cuba. Ada banyak cara kita akan cuba juga untuk membebaskan Palestin dan Syria itu sendiri. Wallahu boycott walaupun nampak boycott ni satu benda yang macam tak ada efek, sebenarnya ada efek. Ya, kita bergantung pada niat kita sendiri sebenarnya. Dan sebenarnya kalau baca kat website Arif Ras, sebenarnya sekarang ni Israel ada dalam parlimen Israel, dia bicarakan pasal boykottnya. Dia pun rasa inferior terhadap boykot sebenarnya. So rasanya boykot berkesan. So jangan lupa untuk boykot barang-barang produk Israel. Jangan pandang rendah kepada action kita tu kan. Boykot itu sendiri. Walaupun sikit, lama jadi bukit tu lah. Sikit lama jadi bukit. Jangan risau. Nanti niat dan kita lakukan. Betul tak? Buat je. Okey, insyaAllah kami akan akhiri siaran pada malam ini dengan dua buah lagu yang akan menyentuh. Yang kami tahu apa? Yang kami tahu apa? Dua buah lagu untuk bagi kesedaran tentang untuk membebaskan Palestin dan sebagainya. Jadi dengan ini kami akan mengakhiri. Saya minta maaf kepada pendengar-pendengar luar sana kalau ada salah silap dan sebagainya. Saya pun sama minta maaf. Saya hulurkan 10 jari. Mohon maaf pada anda semua. Kami tidak menghulurkan 10 euro. Menghulurkan 10 jari. 10 jari yang kami ada saja. Jadi selamat malam dan berjumpa lagi kita pada siaran yang akan datang dalam Radar. Bukan sekadar radio biasa. Kita dengarkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But
Through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down in Gaza tonight. Kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pejuang, marilah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Ayo bersatu demi Palestin, bersama kita berjuang untuk Palestin. Tak kira walau diancam senjata, kerana Allah kita marah. Berjuang marilah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Hentikanlah penderitaan dan juga kezaliman, kembalikanlah keamanan di bumi ambiar. Berdoa kepada Ilahi agar Palestin akan merdeka kekal sentosa selamanya.